Okey, saya nak kongsikan skrin. Kalau tak nampak beritahu. Okey, jadi kita dah tengok sebelum ni, kita dah tengok dua bentuk lah bagi kelihatan kon kan. Kita dah tengok sebelum ni kita tengok parabola, lengkung parabola. Kemudian minggu ataupun hari Isnin kita tengok lengkung ataupun elips. Jadi nota kita sinilah. Okey, kita nak tengok contoh. Awak kena buatlah, buat contoh-contoh yang diberi. Okey, dan pun soalan ni kan ada banyak kan. Cuba buatnya nombor ganjil. Kemudian tengok jawapan. Jawapan ni dekat belakang ni. Kat belakang kan. Kalau dah selesa, kemudian awak cuba buat nombor genap. Kan, nombor genap tak ada jawapan kan. Okey, cubalah macam ni soalan parabola, ini elips kan. Cuba, macam ni obvious lah kan, nampak berapa. Yang ni pun obvious lah. Yang ni pun sama. Okey, jadi kita nak sambung untuk elips ni sikit lagi. Ni ada contoh ni. Saya ingat dibandingkan dengan eksperimen kot, dengan application lah, lebih kepada application. Kemudian sikit lagi berkaitan dengan elips ni. Dia kata eccentricity of a hyperbola. Sekejap. Sekejap ya. Kenapa dia letak dekat sini? Sekejap. Oh, sorry. Silap. Saya ingat kena pergi bawah lagi. Okey. Betul lah kan? Sini. Hyperbola. Oh, betul. Okey, kita dah buat parabola dengan elips, kemudian hyperbola. Sorry, saya keliru nama dia. Okey, hyperbola. Okey. Okey. Kat sini. Eccentricity of an ellipse. Okey. Jadi tadi sebelum ni kita dah belajar ellipse. Kemudian ada satu lagi topik yang last iaitu eccentricity of an ellipse. Yang ni dia penting sikit. Agak penting lah kan. Terutamanya bila kita masuk topik yang seterusnya kejap lagi, iaitu topik bagaimana kita nak gunakan koordinat kutub. Koordinat kutub untuk menerangkan ataupun gunakan koordinat kutub dalam persamaan keratan kon. Maksudnya kita dah belajar dua dan kita akan belajar satu lagi iaitu parabola, tapi dalam sebutan ataupun dalam koordinat Cartesian, koordinat segi empat. Tapi bila kita gunakan koordinat kutub, kita akan perlukan eccentricity. Okey, pendek je kat sini. Eccentricity of an ellipse. Jadinya kalau kita nak, saya tak pasti nama dia ada ke tak dalam kamus, mungkin ada. Kalau apa-apa awak nak rujuk istilah, pergi pada kamus ikhtisas ni. Jadinya kita di FST banyak gunakan kamus ni. Okey, eccentricity ellipse. Okey, ini adalah keeksentrikan, sifat eksentrik. Keeksentrikan, kesipian, sifat eksentrik. Okey, jadinya maksudnya apa kan? Dia adalah apabila C bahagi dengan A, kan? Eccentricity of an ellipse is given by the ratio E equals to C over A. Jadinya sini kan, sorry, dia saya kena cabut. Okey, eccentricity atau keeksentrikan, kat sini keeksentrikan. Okey,
So dia adalah ratio iaitu E sama dengan C bahagi A. Ingat balik, C adalah apa? A adalah apa kan? Jadi kalau kita tengok kita punya ellipse tu, C adalah titik fokus kan, jarak daripada titik fokus kepada center. A pula, A adalah separuh daripada jarak paksi meja. Ini adalah meja aksis kan. Kalau belah sini panjang lah. Kalau di sini panjang, maka ini lah paksi meja. Okey, jadinya eccentricity adalah C bahagi A. Jadinya C bahagi A kan. C sentiasa lebih pendek ataupun daripada A lah. Jadinya kita tengok kat atasnya kat sini kan. Mula-mula hari tu saya ingat last week kot. Kita tahu kita punya assumption 2A lebih besar daripada 2C, yang mana A dengan C ni mesti lebih besar daripada kosong. Jadinya A lebih besar daripada C. A lebih besar ataupun macam ni pun boleh. Kosong kan. Okey. Jadinya kat sini kita tengok lagi. Okey, dia kata macam mana? Okey, disebabkan C lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada kosong, maka kita gantikan kat sini kan. Bila kita gantikan sekejap ya, kat sini C bermaksud C sama dengan E darabkan dengan A kan. Kemudian kita gunakan yang ni kan. Ini bermaksud apa? EA lebih kecil daripada, sebab ni C kita gantikan dalam ni, A kosong kan. Atau kita boleh ringkaskan, kita bagi dengan A, kita dapat sini iaitu eccentricity mesti nilainya antara 0 sampai 1 untuk ellipse. Kemudian dia kata apa lagi? The closer, ni saya kena highlight sikit, yang ni penting. Kemudian dia kata the closer E, eccentricity, is to 0, maka the more circular is the ellipse. Kan, semakin hampir eccentricity kepada nilai 0, maka semakin bulatlah ellipse tersebut. Semakin menghampiri satu circle, satu bulatan kan. Sebab apa? Kalau kita tengok, let's say kita anggap kita punya ellipse kita macam ni. Sorry. Saya sikit nak lukis ellipse. Okay, saya stop sini. Okay, ni adalah kita punya A. Ni negatif A lah. Iaitu A ni adalah separuh panjang paksi meja kan. Yang ni B, separuh panjang paksi vektor minor. Kemudian kita ada titik fokus kat sini, let's say ni F1. Ni adalah, ataupun saya buat kat atas F1. Ni adalah F2. Kemudian, yang ni adalah negatif C, ni adalah C. Kan? Jadinya, bila dia kata, the closer E is to 0, the more circular is the ellipse. Jadi kita tengok, dia kata bila E menghampiri 0, maka ellipse kita, dia menunjukkan macam ni. Maka ellipse kita semakin menghampiri suatu bulatan. Kenapa? Sebabnya kita tahu daripada persamaan, saya tak payah buat arrow pun kat sini kan, kita buat penghampiran saja. Ini saya padam ni, macam ni. Sebabnya kalau kita tengok daripada persamaan, E sama dengan C bahagi A. Kemudian bila C menghampiri 0, bila C menghampiri 0, maka E pun akan menghampiri 0. Dan kita tahu sebelum ni, dalam kuliah sebelum ni, kata
Mana kalau ni, bila C sama dengan kosong, maka A jadi sama dengan B. Maka elips kita adalah bulatan, kan? Sebabnya kita tahu dalam formula kita sebelum ni kita ada B kuasa 2. Saya buat kat sini lah. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Kan? Kemudian bila, ni saya tak nak campur bila C menghampiri kosong, maka B kuasa 2 menghampiri C kuasa 2. Ataupun kita kata B menghampiri C, kan? Sebab ni kosong. Kan? Menghampiri kosong. Maka bila nilai B menghampiri nilai menghampiri nilai A, bukan C. Menghampiri nilai A. Bila B menghampiri A, kita tahu daripada ni, bila B hampir sama dengan A, maka kita punya elips ni hampir membentuk suatu bulatan. Jadi macam saya cakap sebelum ni, bulatan ataupun circle dia adalah kes khas untuk elips. Kes khas untuk elips. Okey? Jadinya, kena ingatlah. Ataupun bila kata E sama dengan kosong, itu sebab dekat sini, bila E sama kosong, tapi kes E sama kosong tak termasuk dalam ni. Kan? Sebab ni adalah elips. Bila E sama kosong, dia adalah suatu bulatan. Bila E sama dengan 1, dia adalah elips yang sangat kecil dia punya biji. Kita ingat ada contoh dalam ni nanti. Okey? Okey, itu tentang eccentricity. Dan kita akan tengok nanti lagi dekat dalam koordinat kutub, yang lagi panjang dia punya perbincangan. Okey? Ada apa-apa kat sini? Okey, tak apa. Okey, kemudian kita tengok tentang yang ketiga, iaitu hyperbola. Sebelum ni kalau kita nota kita, saya kena buka kat sini. Okey. Sebelum ni kita ada apa? Yang ni elips. Sekejap je. Yang ni. Okey, ni adalah nota yang saya dah, contengan saya yang saya upload. Okey, sebelum ni kita tengok parabola. Ini pertama parabola, kemudian elips, kemudian hyperbola. Kita nak tengok yang ketiga, which is kat sini parabola. Panjang juga kan? Topik ni macam panjang juga lah sebab sifat-sifat ni dia banyak sifat-sifatnya. Okay. Kemudian elips, jadi yang ketiga adalah kata hyperbola, lengkung hyperbola. Hyperbola ataupun kita kata hyperbolic curve kan, ataupun hyperbolas yang digunakan kat sini. Okey. Hyperbolas. Okey. Okey. Definition of hyperbola sebenarnya sama je, kan? Bukan sama, serupa, serupa to that of an ellipse. Lebih kurang sama dia punya definition ataupun takrifan. Kalau ellipse, kita tengok balik. Ellipse mula-mula tu kita bincangkan jarak antara P dengan F1. P ni adalah apa-apa titik dalam lengkung elips kita. Jarak antara titik ni ataupun kat mana-mana pun dia punya location dia dengan titik fokus yang pertama iaitu D1, bila kita tambahkan dengan jarak antara titik tersebut dengan fokus yang kedua ataupun titik fokus yang kedua iaitu D2, jarak ni sentiasa malar, constant, tak berubah. Itu adalah elips. Tapi untuk hyperbola dia sikit berlainan, iaitu dia kata apa? Dia kata sekejap. Okey, dia kata difference of those distance of position adalah constant. Kan? Jarak antara titik fokus, jarak antara titik dalam lengkung hyperbola bila kita tolakkan dia adalah malar. Contohnya macam ni. Ni kiranya pandailah orang yang buat penemuan ni kan, dia boleh fikir benda ni. Okey, jadi macam ni.
kita ada lengkung hyperbola macam ni. Jadinya, kalau kita ada satu titik, namanya P, tak kisahlah kat sini ke, kat sini ke, kat mana-mana, kat sini ke, tak kisah. Tapi kita ambil secara umum, kita ambil katalah kat sini. Jadi jarak antara P dengan titik fokus F1 iaitu D1, kemudian ada satu lagi jarak iaitu P dengan titik fokus yang kedua iaitu F2. Jadinya kita ada D1 dengan D2. Jadinya D1 tolak D2 sama dengan pemalar. Maka titik P tersebut, dia punya laluannya atau pathnya tersebut dipanggil sebagai lengkung hyperbola. Maksudnya macam ni. Kita tak tahu lengkung tu bentuknya macam mana. Kemudian kita akan buat satu macam ni lah. D1 minus D2 sama dengan equals to constant, dan kita selesai, kita dapat suatu persamaan. Jadi bila kita lukis persamaan tersebut dalam bentuk graf, kita akan dapat suatu lengkung bentuknya macam ni. Jadi lengkung tersebut dipanggil sebagai lengkung hyperbola. Jadinya bila kita selesaikan tu, kita pun tak tahu kan lengkung tu macam mana kan. Jadinya bila kita selesaikan, kita nampak equation ni dia equation yang sah, equation yang valid, yang kita kata dia punya penyelesaian, dia ada penyelesaian kan. Contohnya kalau kita ada suatu assumption, contohnya kan kita buat assumption, let's say saya pun tak tahu kan fx contohlah kan sama dengan gx kan, ni assumption kita. Kemudian kita akan expand, kemudian akhirnya kita dapat, let's say kita dapat negatif 1 sama dengan kosong. Jadi kita tahu assumption ni tak betul kan, dia buktikan dengan contradiction lah kan. Assumption kita buat dapat satu pernyataan matematik yang tidak sah. Jadinya ini bermaksud assumption kita salah kan, kita punya tanggapan kita salah. Tetapi dekat sini dia buat assumption, kemudian diselesaikan dan dapat satu lengkung. Maksud saya dapat satu persamaan, dan persamaan tersebut bila diplotkan dapat bentuk lengkung yang macam ni. Kita akan teringat dia tak letak word dalam ni, tapi cara dia sama juga dengan elips. Okey, jadi ya kat sini hyperbola ni adalah D1 tolak D2 sama dengan suatu pemalar. Jadinya macam elips tadi, kita ada formula untuk dapatkan titik fokus ni kan, dan juga V adalah vertex. Kita akan tengok. Okay, jadinya figure 20 shows a hyperbola with foci F1 and F2, titik fokus lah, F1, F2. Okay, the line passing through the foci intersect the hyperbola at 2 points. Ini adalah lengkung hyperbola. Okay, titik fokus macam ni, garis yang menghubungkan titik fokus dipanggil sebagai transverse axis. Jadi katalah kita ada suatu hyperbola yang kita rotatekan pada arah Y. Jadi transverse axis dia akan macam ni. Kalau kita tukarkan dia punya bentuk lengkung tu. Kan? Jadi kalau titik fokus dekat sini, maka yang menghubungkannya dipanggil sebagai transverse axis. Okay? In fact dia kata line segment joining the vertices is called the transverse axis. Maksudnya macam ni. Yalah. Betul lah kan, transverse axis ni yang begini, dia menghubungkan vertices lah dan juga of course lah titik fokus. Okay, dan tadi vertices adalah bila mana hyperbola ni melintasi sekejap ya, kita ada titik fokus transverse axis. Bila lengkung hyperbola ni dia intersect atau bersilang dengan transverse axis, ini dipanggil sebagai vertices lah ataupun vertex. Okey, kemudian center pula, center ni kat tengah lah kan. Of course center ni adalah midpoint ataupun titik tengah antara V1 dengan V2 kan, sebut kat sini. Midpoint of the transverse axis is called the center. Okey, kemudian kat sini kita tengok dia kata in contrast to a parabola or an ellipse,
hyperbola has two separate branches. Dia ada dua. Ada kat sini, dia ada kat sini. In between V ataupun di antara V1 dengan V2, dia tak ada nilai. Kemudian dia kata apa? Derivation ataupun cara untuk kita terbitkan equation of a hyperbola sama juga dengan ellipse. Consider for example hyperbola with center at the origin. Di sini centernya dekat origin, pusatnya. Kita assume nak senang pusat kita letak dekat 0,0. Gini. Kemudian dia kata using the condition ni D1, kemudian tolak D2 sama dengan 2A. Yang mana A adalah positive constant. Nanti dia akan dapat akhirnya macam ni. Dia sama juga macam ellipse. Macam ingat balik yang kita pergi balik dekat ellipse tadi ataupun yang kita tengok sebelum ni. Macam mana kita mulakan untuk derivation ellipse. Macam ni. Kita ada titik, fokus, kemudian titik atas lengkung. Satu lengkung kita assume lengkung tu macam mana. Kita assume dulu. Kita tak tahu sebenarnya lengkung tu macam mana bentuk dia atau persamaan ni. Tapi kita assume titik ni sentiasa atas lengkung ni. Mungkin bentuknya bentuk distorted kan. Bukan bentuk yang cantik macam ni kan. Tapi kita assume sahaja. Jadinya jarak ni dipanggil D1. Ni D2. Hasil tambahnya mesti dapat sama, constant. Jadinya di sini dia letakkan 2A. Kenapa 2A? Kan? Kenapa 2A? Sebab saya cakap sebelum ni, bila dia dah buat tu, bila derivation semua, lagi cantik hasilnya bila kita gunakan 2A. Kita boleh je nak gunakan A, tapi nanti kita punya persamaan nanti per 2, contoh lah kan, atau per 4, saya pun tak pasti. Jadi lebih baik kita letak 2A. Tapi tak ada masalah kan, sebab 2A pun pemalar juga, sebabkan A adalah pemalar. Jadi kalau untuk, ni adalah untuk ellipse, tapi kalau untuk lengkung hyperbola, dia instead of tambah, lengkung hyperbola adalah tolak 2A, macam tu. Kemudian jarak ni kita guna teorem Pythagoras kan? X tambah X tolak C, jadi X tambah C kuasa 2 tambah Y tolak kosong kan? Ni titik Y sama kosong, dapat yang ni, kemudian kuasa 2 punca kuasa kan? Guna teorem Pythagoras dua-dua ni. Jadi sama juga macam ellipse, hyperbola yang kita nak belajar sekarang. Dan nanti kita akan simplify, akhirnya kita dapat suatu persamaan macam ni. Ni untuk ellipse. Tapi untuk hyperbola, kita dapat yang lebih kurang sama. Iaitu begini. Kalau ellipse, hyperbola, persamaan ni macam mana? Persamaan ni adalah X kuasa 2 bahagi A kuasa 2 tolak Y kuasa 2 bahagi B kuasa 2 sama dengan 1. Kalau ellipse, dia lain sikit je kan. Ellipse dia macam ni kan. Okey, ingat balik kan. Jadinya yang ni adalah A, negatif A, B, negatif B, dan kita ada C kan, ataupun negatif C kan. Ni adalah F1, F2, yang mana B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Ini untuk ellipse kan. Hyperbola tolak macam ni. Jadi lebih kurang sama je. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Kita tengok. Okey, dia kata derivation dia sama. Kemudian B kuasa 2, dalam ni case dia sama juga kan, iaitu B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi sama je. B kuasa 2 sama dengan, dia terbalik. B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Dia terbalik. C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi dia terbalik lah. Kat sini, kena hati-hati lah kat sini. Begini, ini begini. Okey. Dan apa lagi dia kata? Ataupun, ialah C sama dengan A kuasa 2, B kuasa 2, begitu. Okey. Kita boleh
kita boleh susun dia balik. Jadinya kat sini C sama dengan B kuasa 2, A kuasa 2. Jadi kita tahu seolah-olah BA, C ni adalah hypotenuse kan? Macam ni kan? Dan ni A, B, ni adalah C. Kalau kita ikutkan formula ni lah. Jadinya kemudian kita apa lagi? Okey, nanti kita nak lukis dia. Okay, macam mana kan? Dia kita tengok dulu. Dia kata, okay, observe that x-intercept of the hyperbola are plus minus A. Jadinya x-intercept. Kita tengok daripada formula ni. Okay. Jadinya kita ada persilangan x ataupun x-intercept. Kan kita tahu bila persilangan x, maka ini bermaksud apa? Y sama dengan kosong. Jadinya kat sini kan, ini bermaksud kita masukkan, kita dapat x kuasa 2, A kuasa 2 sama dengan 1, ataupun x sama dengan tambah tolak A. X sama dengan tambah tolak A. Macam ni kata ni lah. Kemudian y-intercept. Ada tak y-intercept ataupun persilangan y? Persilangan y. Termasuk. Iaitu kat sini bermaksud x sama dengan kosong. Itu bermaksud bila x sama dengan kosong kita dapat negatif y kuasa 2, b kuasa 2 sama dengan 1. Iaitu apa? Negatif y kuasa 2 sama dengan b kuasa 2. Iaitu kat sini dia undefined. Kan? Macam mana ni kuasa 2? Ni kuasa 2, ni ada negatif. Tak logik kan? Sebabnya nombor yang kuasa 2 mesti hasilnya adalah dia kata positif. Kan? Ataupun kalau kita tengok kat sini, tidak. Ini adalah y kan? Jadinya kat sini ataupun kita buat macam ni, y kuasa 2 sama dengan negatif b kuasa 2. Kan, macam mana nombor yang dah kuasa 2 nilainya adalah negatif? Tak logik kan? Sebab ni memang b kuasa 2 memang positif. Tapi dia dapat negatif, jadinya ini memang adalah negatif. So tak logik lah. Yang ni positif. Yang ni negatif. Dia macam mana kan? Tak logik. Jadinya that's why ni adalah undefined. Jadi tiada persilangan y ataupun y-intercept dalam persamaan hyperbola. Jadinya there are no y-intercept. Tapi bila kita tengok satu lagi, bila yang inilah yang kata Exponential solution. Okey. Kemudian jadi gambaran ni macam ni. Gambaran ni macam ni. Let's say ni adalah y, ni adalah x. Kemudian kita ambil apa lagi? Persilangan x, iaitu A dengan minus A. Begini. Kemudian dia tak ada persilangan y. Persilangan y tak ada. Kemudian macam mana? Dekat sini, kita pun tak kerti nak lukis kan? Kita pun macam, kita nak lukis ni kan? Okey, jadinya kita tengok persamaan asal dia dekat sini. Ni ellipse saya tak nak dicampur. Dia kita selesaikan untuk y, solving for y. Nanti kita dapat macam mana? Y kuasa 2, b kuasa 2 sama dengan, saya bawa dia ke kanan, tolak 1. Alamak, tak cukup ruang. Kemudian macam mana? X kuasa 2, A kuasa 2. Ingat dia macam ni kot. Y kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Saya dah dapat kat sini kan? Macam tu. Kemudian saya keluarkan A. Saya dapat ini. Kemudian Y sama dengan tambah tolak
So kat sini saya boleh keluarkan begini. Y sama dengan tambah tolak B per A bahagi X kuasa 2 tolak A kuasa 2. Iaitu yang ni. Kan? Jadinya kita dapatlah persamaan Y untuk Y positif dan Y negatif. Jadi persamaan ni dia adalah simetri. Kita tengok persamaan ni. Ataupun saya tulis kat sini. Persamaan ni simetri. Sebab apa simetri? Sebabnya kalau kita tengok persamaan Y sama dengan X kuasa 2. Kan? Y sama dengan X kuasa 2. Kan? Jadi Y sama dengan X kuasa 2, kita tahu dia bentuk dia macam ni. Sebabnya, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Bila X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1 juga. Jadinya dia simetri pada paksi Y. Jadi yang ni pun kita boleh agak. Bila X positif ataupun negatif, maksudnya kat sini, bila X positif ataupun negatif, dia akan kuasa 2. Bila kuasa 2, maka nilainya sama. Jadinya kita akan dapat dia simetri pada paksi Y. Lepas tu kita boleh cuba plotkan. Kita gantikan dengan X sama dengan A. Bila X sama dengan A, jadi A kuasa 2 tolak A kuasa 2 kosong. Jadi kita dapat kat sini. Dan X sama dengan negatif A. Negatif A kuasa 2 dapat A kuasa 2 tolak A kuasa 2 kosong. Kan? Jadinya bila X sama dengan 1, X sama dengan A kan. So bila X makin besar, maka nilai dalam semakin besar. Jadi dia akan menaik. Tapi kenaikan dia semakin berkurang lah. Sebab kalau kita ingat balik, contohnya Y sama dengan square root X. Kan? Macam mana dia punya graf dia? Kan? Y sama dengan square root X, graf ni macam ni. Kan? Punca kuasa 2 kan? Okay? Jadi sama juga macam ni. Cumanya, ataupun kalau kita tengok Y sama dengan square root X tolak 1. Jadi dia shift. Jadi macam tu juga. Tapi dia dekat 1. Yang kat sini, tolak A kuasa 2. Kan? So lebih kurang lah. Lebih kurang dia macam lebih kurang. Kemudian ini pun sama. Macam ni. Okay. Yang ni untuk Y positif. Kemudian kita ada yang negatif part ni. Jadinya dia begini. Lebih kurang begitulah idea ni. Macam mana kita nak lakarkan dia. Okey, ada masalah tak dekat sini? Tengok. Ainul Syafiqah okey ke kat sini? Jadinya awak dapat idea dia ni adalah daripada square root dengan simetri, kemudian kita ada positive part dengan negative part. Boleh ke Ainul Syafiqah? Boleh. Boleh ke? Okay. Sekali macam itulah. Dalam nota tu tak ceritakan kan macam mana kita nak lakar dia secara mendalam lah. Tapi macam tu lah. Okey, lepas tu apa lagi maklumat dia? Kita tengok, saya nak padam yang ni sebab dia banyak sangat. Yang ni pun saya boleh padam saya rasa. Kemudian kita tengok nota kita. Okey, kemudian kita tengok apa lagi? Dia kata sekejap ya, saya tengok. Daripada persamaan kita ni, kita boleh tentukan domain untuk lengkung kita. Kan? Iaitu kat sini kita ada Y sama dengan something kan? Jadi yang kat dalam ni, gunakan warna hijau, untuk tentukan dia punya domain dia, dia mesti lebih besar ataupun sama dengan kosong. Betul kan? Kita pernah belajar sebelum ni kan? Okay. Square root, kalau ada punca kuasa, mesti punca dalam tu
mesti kena lebih besar ataupun sama dengan kosong. Jadinya kita ambil untuk tentukan domain dia, X kuasa 2 tolak A kuasa 2 mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Ataupun X kuasa 2 mestilah lebih besar daripada A kuasa 2. Kan? Ataupun kalau kita nak tulis semula, macam mana? Kat sini, kita nak selesaikan. Ni adalah ketak samaan. So, kita buat apa? X tolak A, X. Kan, kalau kita kembangkan, kita buat macam ni kan? X tolak A, X tambah A. Kan, kena lebih besar daripada kosong. Jadi, kita lukis untuk tentukan dia punya domain dia. Jadi, ini A, negatif A dengan A. Kemudian dia adalah X kuasa 2, maka graf dia adalah graf bentuk senyum. Kemudian atas ni untuk lebih besar daripada A. Ini adalah untuk lebih kecil daripada A. Kan? Jadi kita ambil yang lebih besar. Kan? Iaitu bahagian ni. Ini masa sekolah menengah kita belajar kan? Jadi domain kita adalah, ini bermaksud domain kita adalah X lebih kecil daripada A dan atau X lebih besar, X lebih kecil daripada negatif A, sebab ni negatif A, X lebih besar daripada A. Jadi domain kita yang tu. Jadi betul lah assumption kita atau apa yang kita lukis dekat atas ni, iaitu macam ni. Kan? In between ni tak ada apa-apa lengkung. Tak ada apa-apa lengkung. Betul lah. Dan satu lagi, itu sebab kita tak ada apa-apa pintasan Y. Pintasan Y undefined. Kalau ada lengkung, let's say macam ni, kita akan dapat pintasan Y. Tapi sebab tak ada lengkung, jadi tak ada pintasan Y. Tak wujud. Okey, jadi betul lah. Konsisten lah dengan apa yang kita dapat sebelum ni. Okey. Itu apa yang dicerita dekat sini. Okey, kemudian satu lagi, bila kita dekat sini ada cerita lagi, jika X adalah besar, kat sinilah kan kita tengok persamaan ni, bila X besar ataupun bila X pergi ke, let's say, infinity, kan, maka Y sama dengan tambah tolak BA, ataupun saya tak nak guna infinity lah. Bila X besar, maka X tolak A ataupun X kuasa 2 tolak A kuasa 2, dia akan menghampiri buat macam ni kot, menghampiri X kuasa 2. Kan? Sebab bila X besar, let's say X adalah 10,000. A kecil, let's say X adalah, let's say A adalah 1. Maka dia menghampiri 10,000 lah, kan? Sebab 1 ni jadi kurang signifikan. Jadi bila X besar, maka X kuasa 2 tolak A kuasa 2 menghampiri X kuasa 2. Iaitu kita boleh buang A tu. Maka persamaan kita akan dapat tambah tolak BA, yang ni menjadi macam ni. Okey, saya tulislah persamaan yang penuh. Dia menghampiri tambah tolak BA X kuasa 2. Iaitu kita boleh buang A daripada persamaan ni. Maka ini square dengan square root kita dapat X, kan? Iaitu Y menghampiri tambah tolak BA X. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah garis linear. Kan? Garis linear. Lepas tu dia kecerunan. Kecerunannya M adalah tambah tolak BA. Kemudian pintasan Y
adalah kosong, kan? Sebab kita tahu, y sama dengan mx tambah c, kan? Kita y yang c ni. Kita bandingkan dengan yang ni. Jadinya bila kita nak melukis kita punya lengkung hiperbola, bila x besar ataupun x besar tapi dalam nilai negatif, maka had bagi lengkung ni adalah bentuk linear, kan? Jadi kat sini dia nanti dibuktikan sebenarnya sebenarnya dia bagi sebagai latihan kot, sebenarnya lengkung ni dia tak menyentuh pun garis ni, tak menyentuh pun garis ni. Jadi kita tengok kat sini, apa yang dia kata, inilah, kan? Dia kata ni adalah asymptote bila x increases or decreases tidak ubah, maksudnya pada arah positif ataupun negatif. Jadinya sini macam ni nak kata sebenarnya. Bila kita ada persamaan ini, iaitu persamaan lengkung hiperbola, sebab apa hiperbola? Sebab dia negatif. Dia berbanding dengan elips tambah tapi ni tolak. Jadinya cara kita nak lukis dia macam ni, bila x ke 2 tolak b ke 2, kita lukis paksi, kemudian persilangan tadi. Persilangan ni adalah A, iaitu di sini. A, kemudian titik fokus adalah C. Titik fokus adalah C. Macam mana dia dapat? Dia dapat daripada assumption tadi. Awal-awal tu, kan? Dapat daripada assumption. Kalau kita tengok kat atas ni, kejap ya, daripada assumption tadilah, assumption, dan dia dapat persamaan ni. Jadinya kat sini titik fokus adalah pada jarak C. Okey. Kemudian B dia dekat sini, kan? Tapi B ni tak termasuk, dia tak ada beri nama pun B ni apa, kan? Yang kita ada vertex ataupun vertices, dan kita ada titik fokus ataupun focal, kemudian kita ada lengkung, kemudian lengkung ni tak menyentuh garis linear di sini dan di sini. Garis linear ni kecerungannya adalah BA. B bagi A untuk yang positif, kemudian negatif B bagi A untuk yang lengkung negatif ni. Jadinya kalau kita ada maklumat, okey, let's say kita diberi y sama dengan, kita tulis balik, x kuasa 2 bagi a kuasa 2 tolak y kuasa 2 bagi b kuasa 2 sama dengan 1, maka kita boleh terus lukis begini, let's say ni adalah x, y. Kalau kita diberi macam ni, maka kita boleh lukis lengkung kita, ataupun kita lukis asymptote dulu. Macam saya cakap tadi, asymptote dia adalah y sama dengan tambah tolak b bahagi a x. B bahagi a x. Jadinya kat sini kita lukis saya ingat lukis warna biru lah. Okay. Biru. Sini, yang ni adalah y sama dengan BA x. Kita satu lagi. Okay. Y sama dengan negatif BA x. Patutnya saya buat putus-putus kot. Saya nak buat putus-putus lah. Kat sini. Okey, macam ni. Tak jadi sangat. Okey. Boleh lah, kan? Kemudian, macam mana kita nak lukis? Okey, saya gunakan warna hijau. Kita buat macam ni saja. Macam ni, satu. Kemudian macam ni. Sama juga. Macam ni satu. Dan macam ni.
Lepas tu persilangan ni adalah atau guna warna lain. Kita guna warna ni lah. Persilangan ni adalah titik apa? C. C. Jadinya sini adalah C. Ni tanda ni adalah negatif C. Tapi C macam mana nak dapat? Kan? Sebab ni A, ni B. Macam mana nak dapat? Jadi kita gunakan C adalah sekejap. Kita tengok. Sorry, saya silap, bukan C. Ni adalah B. Bukan B. A. Sorry. Okey, persilangan tadi kan. Persilangan dengan bukan ni. Ni adalah A. Jadi kat sini pun negatif A dan ni adalah A. Jadinya kalau awak diberi ni, awak boleh terus lukis. Kalau diberi macam ni, awak boleh terus lukis. Persilangan ni adalah A, negatif A. Kemudian apa lagi? Kemudian titik fokus. Titik fokus C kan. Jadi titik fokus dia mestilah dekat sini. Satu sini, ada sini. So ni adalah negatif C, yang ni adalah C. Tapi C nak dapat macam mana? C nak dapat dia adalah gunakan formula tadi. Iaitu C sama dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2 punca kuasa. Kan? Jadi kat sini C adalah B kuasa 2 tambah A kuasa 2 punca kuasa. Kan? A dah ada. B dah ada kan? Kalau kita dah beri soalan. Kan? A dah ada, B dah ada, kita boleh dapat C. Kemudian apa lagi? Dalam gambar ni apa lagi nak kena lukis? B. Kita dah ada A, kita dah ada C, B. Jadi kita tengok kat sini, Y sama dengan B bagi A, X. Jadi, kalau ini adalah A, maksudnya panjang ni adalah A, maka kita boleh dapatkan B. Iaitu, kita naik ke atas, ini adalah B. Kan? Jadinya, kalau kecerunan, ni B, ni A, maka kecerunan dia B bagi A kan? Kalau kita ada macam ni kan? Ada B, ada A, maka kecurunannya adalah B bagi A. Dan memang baris-garis ni adalah B bagi A. Maka kalau ni dah A, yang ni mesti B. Okey? So, sama juga kalau ni A, yang sini, untuk garis yang ni mesti negatif B. Jadinya, kalau diberi soalan macam ni, awak boleh lukis. Okey? Macam inilah cara nak lukis dia. Jadi cara yang paling mudah adalah mula-mula awak lukis gambar garis asimptot ni. Macam saya buat tadi. Garis asimptot ni, kemudian baru lukis lengkung hyperbola ni, kemudian C. Kat sini, kemudian kita boleh dapatlah titik B kat sini. Jadi titik B dia tak nampak jelas sangatlah berbanding dengan elips. Kalau elips, kita tahu penghujungnya mesti B. Kat sini B, yang ni A, dan C. Beginilah kan. Tapi kat sini C tu tak ada, B ni dia macam tak ada apa-apa lengkung pada dia. Berbeza sikit dengan elips. Okey. Kemudian sama juga kalau kita dah belajar sebelum ni, kalau kita ada lengkung gini, kemudian kita boleh dapatkan kalau kita rotatekan dia. Kita rotatekan dia, jadi kita tukar sikit saja. Okey, kalau kita rotatekan dia ataupun kita putaran 90 darjah lawan jam. Ataupun ikut jam pun sama je. Sama je kan sebab dia simetri. Jadi saya boleh padamlah. Sorry. Macam large. Jadi kalau putaran kita dapat macam ni. Sama juga. Ni Y, X. Kemudian kita punya gambar ni. A bahagi B. Jadinya saya nak buat warna biru. Ni. Kemudian saya punya lengkung. Dia kurang.
Okey, jadinya kat sini apa? Okey, yang ni A. Jadi dia terbaliklah. Kalau macam ni, A dia pada arah X, yang ni A adalah pada arah Y. Jadi ini A, yang ni adalah negatif A. Kemudian dia punya garis asimptot ni Y sama dengan A bahagi BX. Yang ni, pada panjang ni. Yang belah sini adalah Y sama dengan negatif A bahagi BX. Tadi persamaan dia, persamaan dia adalah Y kuasa 2 bahagi A kuasa 2 tolak X kuasa 2 bahagi B kuasa 2 sama 1. Yang ni tadi X bahagi A, Y bahagi B. Tapi kita tukarkan lokasi X dengan Y ni. Iaitu Y bahagi A. Bukan X bahagi A kan. Y kuasa 2 bahagi A kuasa 2. Dan tolak X bahagi B kuasa 2. Bila bertukar macam tu, maka A berada pada paksi Y. Panjang ni. A pada paksi Y. B pada paksi X. Kalau macam ni, A pada paksi X. B pada paksi Y. Kan? Macam ni. Tapi ni dah terbalik lah. Okey, jadi kat sini kita ada titik fokus. Ini, let's say ni F1. Ni F2. Okey, tingginya adalah C kat sini. Yang ni, adalah negatif C. Kemudian apa lagi? Kalau ini A, mesti B. Ini mesti negatif B. So kita dapat A bahagi B dapat sini. Kemudian A bahagi negatif B dapat. Okey. Jadinya kat sini, bila kita gunakan persamaan yang berlainan macam ni, titik fokus pun dah berubah daripada paksi dekat paksi X, iaitu F1, F2, menjadi pada paksi Y. Okay, so transverse axis, kita transverse axis is along the x-axis. Jadinya yang ni dipanggil sebagai transverse axis. Ataupun sekejap saya tengok. Kita tengok kat sini. Transverse ataupun saya buka kamus tadi. Dia gunakan kataan lagi digunakan. Okey, transverse. Sama je kot transverse kan, lintasan, paksi lintasan ke transverse atau paksi melintang. Okey. Ni ada. Paksi merentas lintang. Paksi merentas lintang. Ataupun paksi melintang lah kan. Kan transverse axis. Ataupun melintang adalah horizontal lah. Tapi dia tak gunakan horizontal sebab transverse axis ni boleh berubah kan. Jadinya ini adalah transverse axis. Di sini. Kalau dalam kes ni, transverse axis adalah di sini. Okey. Okey, jadinya secara umumnya dia kata jika kita ada fokai pada tambah tolak C kosong. Maksudnya pada paksi X iaitu gambar yang ni iaitu di sini negatif C kosong, yang ni adalah C kosong iaitu kes yang ni. Kemudian kita punya vertices A kosong dengan negatif A kosong iaitu yang ni. Maka persamaan kita adalah persamaan yang ni. Dan okey, yang mana C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. Kemudian asimptot dia adalah yang ni. Ni dengan yang ni. Okey. Kemudian kalau kita ada fokai kita kosong C dengan kosong negatif C, iaitu yang ni. Kosong C dengan kosong negatif C, dan kita punya vertex kita iaitu kosong A dengan kosong negatif A. Inilah kosong A, kosong negatif A,
maka persamaan kita adalah terbalik. Kita tukarkan dia. Kan? X jadi Y, yang ni Y jadi X. A dengan B tak berubah, satu pun tak berubah. Kemudian C, iaitu location untuk kita punya fokus, nilainya pun tak berubah, iaitu nilai hypotenuse kepada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Asimtot dia berbeza sedikit. Kalau yang ni B bahagi A, kalau kita putarkan dia, asimtotnya adalah A bahagi B. Terbalik lah. Okay. Kemudian the line segment of length 2B joining the points kosong negative B, ni adalah conjugate axis of the hyperbola lah. Kalau kita ada dekat sini transverse axis, yang ni adalah kosong B, ini dia panggil, kalau ni transverse axis, yang ni adalah conjugate, paksi conjugate conjugate axis. Sama juga dalam kes ni, ini pun conjugate axis. Maksudnya conjugate axis sentiasa berlawanan dengan transverse axis. Kan? Okey. Okay, kita tengok contoh sebelum kita rehat. Tengok satu contoh. Dia kata find the foci ataupun titik fokus vertex dengan asymptote of the hyperbola. Kan? Jadi kita tengok satu contoh dulu. Okay, example nombor 6. Okay. Kita cari titik fokus kena vertex dan asymptote bagi lengkung hyperbola. Bola 4x kuasa 2 tolak 9y kuasa 2 sama dengan apa? 36. 36. Okey, jadinya apa yang kita belajar ni sepanjang 55 minit kita belajar ni macam susah sikit lah kan, sebab dia macam kita derive dia sebenarnya kan. Okey, tapi sebenarnya soalan dia tak adalah susah sangat bagi saya. Kan? Jadi kita dapat macam ni, kita jadikan dalam bentuk y kuasa 2, x kuasa 2 dan kita tengok macam mana dia masuk dalam kategori yang mana. Jadi kat sini penyelesaian. Okay. Kita bahagikan dengan apa? Kita bahagi dengan kita bahagikan dengan 4. Saya tak tengok jawapan dulu. Tapi saya cuba bahagikan dengan 4. Saya dapat 9. Oh sorry. Kalau kita tengok dekat sini, kita nak buat macam mana? Untuk persamaan hyperbola, belah kanan mesti sama dengan 1. Yang ni pun sama. Regardless of the susunan ni. Kan, jadinya kita kena jadikan yang ni sama dengan 1. Jadinya kita bahagi kita bahagi 36. Untuk kedua-dua persamaan, kita bahagi 36, kita dapat x kuasa 2 bahagi 36 tolak 9y kuasa 2 bahagi 36 sama dengan. Okey, kemudian kita dapat apa? Kita dapat kat sini x kuasa 2 bahagi 36 per 4. Y kuasa 2 36 bahagi 9 dengan 1. So kat sini x kuasa 2 bahagi, kemudian bagi 4 apa? 9 kan? 9 tolak y kuasa 2 bahagi 36 bagi 9 4. So kita dapat bentuk macam ni kan? Dapat bentuk macam ni. Okey, jadinya kat sini ni adalah kes yang mana? Kan, x kuasa 2 bahagi 9 tolak y kuasa 2 bahagi 4 sama 1. Ni kes yang pertama atau kes yang kedua? Yang mana? Kita dapat yang ni. Dapat yang ni. Kan? Jadi ini kes yang mana? Kes yang atas ni ke? Ataupun kes yang bawah ni?
Ya? Kes 1. Kes yang 1 kan? Okey. Walaupun panjang-panjang tadi sebenarnya, walaupun panjang-panjang tadi kita punya derivation tu, sebenarnya kita nak kena, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena camkan dia, bentuk dia macam mana. Kan, jadi kat sini nampak dia adalah kes yang pertama. Jadi bentuk dia, kita jangkakan bentuk macam ni. Saya boleh padam balik, saya punya ni. Okey, yang ni adalah, jadinya kita tahu, ini adalah lengkung yang macam ni. Lengkung yang macam ni. Okey, jadi kita bandingkan. Okey. Kita bandingkan dengan formula persamaan ataupun formula lengkung. Kita kata bandingkan formula lengkung hyperbola. Jadi kita dapat yang ni adalah A. A kuasa 2 sama dengan 9. Tolak kan, sama kan. B kuasa 2 sama dengan 4. Oleh itu, A sama dengan 3, B sama dengan 2. Kita tak ambil yang bahagian yang tolak kan. Kita tak ambil tambah tolak 3, tambah tolak 2. Macam saya cakap sebelum ni, sebab kita anggap A dengan B ni adalah positif. Jadinya, dan juga C lah. Jadinya, A sama dengan 3, B sama dengan 2. Kita ambil yang positif sahaja. Kemudian daripada sini kita dapat apa? C. Ini bermaksud kita dapat C, iaitu C adalah apa? Kan, C adalah hypotenuse. C adalah hypotenuse. Kan, ini adalah 9, 13. Oops. Okay, 39, 4, 13. Betul lah. Okey, jadinya persamaan ni dia kata apa? Dia nak apa? Titik fokus. Jadinya, kalau ini lengkung kita, okey, titik fokus kat sini. F1 ataupun kat atas ni. F1, F2, iaitu C. Jadinya titik fokus kita, sorry, ini negatif C, ini C, kemudian yang ni adalah A ataupun negatif A, yang ni adalah A, B kat sini. Okey, jadinya titik fokus, okay, F1 adalah apa? Negatif C, iaitu kosong. Dia mesti dekat part C ni. Kemudian F2 adalah kosong. Okey, kemudian dia nak apa lagi? Vertex. Okay. Vertex, ni vertex kan? Kita tengok balik persamaan kita punya formula tadi. Ini adalah vertex, iaitu A. Kan? Jadinya, vertex adalah, let's say saya buat V1 adalah 3, kosong. V2 adalah, sorry, negatif 3, kosong. V2 adalah 3, kosong. Kemudian dia kata apa lagi? Kita nak asymptot. Asymptot ada 2. Iaitu Y sama dengan negatif B kan? Negatif, kalau tengok ni. Bukan yang ni. Negatif B bahagi A dengan B bahagi A. Jadinya, Y sama dengan negatif 2/3 X. Y sama dengan 2/3 X kan? Sebab B bahagi A. B bahagi A. Yang ni dan yang ni. Kan? So, kita dapat B iaitu 2 bahagi 3. Jadi kita check. Betul tak? Macam ni, kita bahagikan. Yang ni kan. Selesaikan. Mesti jadikan yang belakang ni sama dengan 1. Kan? Tak kisah. Don't bother yang belakang kiri ni. Yang penting yang kanan mesti sama dengan 1. Ini dia kata. Kejapnya dia kata. Vertices adalah tambah tolak 3, kosong. Betul kan? 3, kosong dengan negatif 3, kosong. Yang ni. Kemudian titik fokus adalah tambah tolak punca kuasa 2 bahagi 13 dan kosong, iaitu yang ni 2 ni. Kemudian asymptot dia adalah Y sama dengan tambah tolak 2 bahagi 3X. Iaitu betul lah kan? Ni positif, yang
negatif. Okay, then awak boleh sketch lah. Kan, awak boleh sketch. Macam ni. Ni kita fokus. Okay. Kemudian, kita fokus. Sekejap ya. Kemudian A. A adalah 3. Yang ni 3. Dia tak tandakan pula 3. Vertex ni kan. Okay. Jadinya, sekejap saya tengok Okay, kita boleh take 5 dulu. Nanti kita sambung yang ni, sambungkan contoh ni dan kita buat satu latihan lah. Kita try buat latihan. Okay, kita sambung balik dalam pukul 11.12. 11.12. Okay. Kalau soalan boleh je tanya.
Okey, kesama balik. Ni contoh nombor 7. Dia bukan bagi kita persamaan. Dia tak bagi kita persamaan, tapi dia bagi kita beberapa titik ataupun maklumat penting lah. Jadi macam mana kita nak, tak keluar pula saya punya, jadi kita nak, macam mana kita nak buat lah, nak selesaikan. Jadinya example 7. Tidak ya. Okey. Dia kata hyperbola, dia bagi tahu hyperbola has vertices, ataupun suatu lengkung hyperbola mempunyai vertex kosong tambah tolak 3 dan melalui titik, passes through the point 25, kan, dan melalui titik 25, kan, dan dapatkan persamaan, dapatkan persamaan hyperbola lengkung tersebut, kemudian dia kata apakah titik fokus dan juga asintut. Apakah titik fokus dan garis asintut tu lah. Okey. Dia bagi tahu kita vertex adalah kosong tambah tolak 3, kan. Jadinya kalau kita ada X ataupun Y kat sini, X, kemudian vertex adalah kosong tambah tolak 3. Jadi vertex kita kat sini. Vertex adalah C, kan. Jadinya C kita kat sini adalah 3 tolak 3. Kan? Jadi kalau vertex kat sini, maksudnya kita boleh agak lah. Oh, kita punya lengkung mesti macam ni. 1, 2, dan satu lagi kat sini, begini. Kan? Jadi kat sini, C sama dengan 3. Kan? Jadi kalau macam ni, kita dah tahu dah. Oh, kalau macam ni mestilah titik kita ataupun lengkung kita adalah macam ni. Kan? Dia berbeza dengan yang tadi tu, kan, X dengan A. Tapi kita sekarang ni Y dengan A. Jadinya persamaan lengkung hyperbola adalah Y kuasa 2, A kuasa 2 tolak X kuasa 2, B kuasa 2 sama dengan 1. Jadi kita kena camkan. Tak ada cara lain lagi. Kita kena camkan. Oh, ni bentuk macam mana. Kan, jadinya equation dia macam ni lah. Tak susah pun sebab kita ada dua pilihan sahaja. Kan, sama ada X dengan A macam ni, ataupun, X dengan A ataupun Y dengan A. Macam ni. Yang ni bukan C sama dengan 3, kan. Yang ni adalah A sama dengan 3. Kan, sebab vertex. Vertex adalah A. Titik fokus adalah C. Kan, jadi A sama dengan 3. Jadi kita gantikan. Kita gantikan. Macam ni kita dapat Y kuasa 2, 9 tolak X kuasa 2, B kuasa 2 sama 1. Jadi kita kena cari B ni. Kan, B ni apa? Kita boleh cari sebab dia dah bagi tahu kita ada suatu titik 25. Kan, maksudnya kalau 25 ni mungkin dekat sini. Kan, titik ni bukan titik vertex, bukan titik fokus, tapi dia ada satu titik atas lengkung tersebut. So kita gantikan. Gantikan titik 25 dalam persamaan lengkung untuk kita dapatkan ni 9 untuk dapatkan B. Jadi kita dapat Y iaitu 5 kuasa 2 bahagi 9 tolak X adalah 2 kuasa 2 bahagi B kuasa 2 sama dengan 1. Lepas tu kita calculate. Kita sepatutnya dapat apa? Simplify
kita dapat B kuasa 2 sama dengan 9/4. Ataupun B sama dengan 3/2. Kita ambil yang positif saja. Disebabkan B lebih besar daripada kosong. Ataupun saya letak di dekat atas. 3/2. B lebih besar daripada kosong, maka kita dapat yang positif sahaja. Okey. Tapi dalam persamaan ni kita nak gunakan B kuasa 2, kan? Okey, jadinya dapatkan persamaan lengkung tersebut. Oleh itu, persamaan lengkung adalah kita gunakan balik yang ni, iaitu Y kuasa 2 per 9 tolak X kuasa 2 bahagi B kuasa 2. B kuasa 2 adalah 9/4. Jadi 9 kat sini bahagi 4, so 4 bawah ni atas. Dengan 1. Kan? Lepas tu kita boleh simplifykan dia lah. Dengan 9. Ni dapat tak? Kan? Dapat kan yang ni? Dia nak apa? Titik fokus. Kan? Ni dah sudah, kemudian dapatkan titik fokus. Okey. Titik fokus. Titik fokus apa? Tengok kat lengkung ni, titik fokus adalah dekat sini. Kan? Iaitu jaraknya C dengan negatif C. Ini F1, F2. Kan? Jadinya C ataupun untuk mendapatkan titik fokus, cari C. Iaitu C sama dengan A kuasa 2, B kuasa 2, punca kuasa. Kan? A kuasa 2, A adalah berapa tadi? A adalah 3. 3 kuasa 2 jadi 9 lah kan? 3 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ataupun saya buat 9 je. Tambah B kuasa 2. B kuasa 2 adalah 9/4. Punca kuasa. Okay. So, calculate dapat apa? C kuasa 2 adalah ni. C kuasa 2 adalah begini. Okey. Jadi C kena positif. Jadi kita dapat C sama dengan, okey. Sebenarnya saya rasa C ni tak perlu negatif ni kan, sebab kita tahu C adalah positif kan. Okey, jadi kat sini 3 per 2. Jadinya itu titik fokus F1 adalah 0, negatif 3/2, 5, dan F2 ataupun F2 adalah 0, positif. Buat titik fokus kita dekat sini. Kemudian sudah kita cari garis asimptot. Ingat balik garis asimptot macam mana? Ada asimptot untuk kes yang begini. Garis asimptot adalah A bahagi B X ataupun negatif A bahagi B X. Okey, jadi garis asimptot Y sama dengan negatif A. Negatif A. A adalah 3 tadi. Ialah 3. B adalah 3/2. Kan? 3 bahagi 3/2. 3 bahagi 3/2 apa? 2 lah kan? 3 bahagi 3/2 ataupun darab 2/3. Jadinya dapat 3, dapat 2 lah. Kan? Iaitu negatif 2x, satu lagi y sama dengan 2x. Iaitu yang ini. Y sama dengan tambah tolak x. Kan? Kemudian kalau kita nak lukis, lukis macam ni lah. Ini. Okey, 3, negatif 3, kemudian F ni adalah titik fokus. Kemudian B, kat sini B. B adalah 3/2.
Ini adalah negatif 3/2. So, garis kita, saya gunakan warna yang lain lah. Gunakan warna, dah bercampur-campur dah warna dia kan. Terus dia macam ni. Boleh buat putus-putus lah. Buat putus-putus lagi sesuai. Okey. Jadinya, habislah contoh dia ni. Okey, mungkin kita boleh tengok satu soalan. Soalan hyperbola. Kan, so ini adalah ellipse. Awak kena cuba buat. Kemudian, ni hyperbola. Kan, let's say kita try soalan apa? Soalan 23. Boleh tak? Try soalan 23, disuruh cari vertices, vertex, focus, titik fokus, kemudian garis asymptot. Kemudian sketch. Boleh tak? 11.30 kita sambung. 11.30 kita sambung. Kita cuba buat sama-sama lah. Tak boleh nampak saya show screen tu. Hopefully boleh nampak Cuba buat soalan nombor 23 ni.
Okey. Jadinya soalan nombor 23. Ada siapa nak kongsikan ke jawapan dia? Boleh ambil gambar ke? Letak je dekat meeting chat ni. Nanti kita boleh view sama-sama lah. Ada ke? Okay. Senangnya ni kan? Sebabnya dia punya penyebut dia adalah sama dengan denominator dia adalah sama dengan 1 kan. Okay. X per 1, Y pun bawah sama dengan 1 juga. Ada ke? Nur Izzatin Nisa, ada ke jawapan? Awak cuba buat. Dia ambil gambar. Ataupun screen capture ke. Kan, tekan butang Windows. Lepas tu tekan print screen. Ada tak? Tak dapat lah doktor. Ya kan? Okey. Wani ni apa? Syazwani nama awak? Saya tak ingat. Kalisa Syazwani. Syazwani, okey. Dapat tak? Saya still tengah buat. Okey. Sabrina, terima kasih dah hantar. Adriani, Nur Adriani Nobin. Saya doktor. Dapat tak? Dah. Sekejap. Chang Simin, dapat tak? Dia dapat. Dapat? Kalau Tapi dapat, tak dapat je gambar. apa? Dapat buat tetapi tak ada device untuk ambil gambar. Tak ada. Kalau print screen tak boleh kan? Awak guna phone ke? Saya guna laptop pakai Steam tetapi saya tulis kat kertas. Okey. Sorry. Ya, kelas kalau ambil gambar. Dia hantar kan. Adriani hantar. Okey. Yang lain kalau ada, kita boleh tengok kan. Okey, saya tengok dulu Sabrina. Terima kasih sebab hantar. Saya besarkan sikit kat sini. Okey, jadinya persamaan lengkung kita. Okey, ni lengkung hiperbola kan. Okey, yang ni kalau kita punya bentuk macam ni, bentuk kita kata macam ni kan. Maksudnya titik fokus dia berada pada paksi X. Okey. Jadi kita tengok pada soalan tu lah kan. Kita tengok pada soalan tu dia begini kan. Maksudnya dia mesti lengkung pada paksi ataupun fokusnya pada paksi X lah. Saya tak boleh nak scroll pula. Sekejap ya. OneNote saya ni problem sikit. Okey. Jadinya kita punya adalah kalau kita kena bandingkan lah kan. Memang tak ada cara yang lebih mudah lah saya rasa kan. Antara yang paling mudah yang tu lah. Kan kita tengok bentuk, kita tengok persamaan tu, kita bandingkan dengan kita punya bentuk arm tu. Jadi persamaan kita macam ni lah kan. Sebab X yang tolak Y, bukan Y tolak X. Jadi bentuknya kita jangkakan bentuk macam ni. Jadinya tengok jawapan tadi, Sabrina. Maka kita bandingkan. Bandingkan kita dapat A sama dengan 1. A kuasa 2 sama dengan 1. Sini. B kuasa 2 pun sama dengan 1. Kan. Jadinya macam saya cakap, bila kita square root, mathematically kita akan dapat A sama dengan tambah tolak 1, B sama dengan tambah tolak 1, tapi kita nak yang positif sahaja. Kan? Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 1. Kemudian C adalah hypotenuse kan, kepada A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni, kita dapat punca kuasa 2 bahagi 2. Macam tu. Kemudian apa lagi? Jadi dari sini titik fokus. Titik fokus adalah C kan. Jaraknya C. Jadinya kita dapat negatif punca kuasa 2 kosong dengan punca kuasa 2 kosong. Vertex tak? Vertex adalah A kan? Jaraknya adalah A. Maka A adalah negatif 1 kosong untuk arah negatif.
Kemudian dengan untuk arah positif adalah 1, 0. Okey, ini betul dah selesai. Kemudian garis asimptot. Garis asimptot kita tengok pada nota ni. Garis asimptot adalah B bahagi A. Kalau macam ni B bahagi A. Kalau yang terbalik tu adalah A bahagi B. So dalam kes ni B bahagi A iaitu 1 bahagi 1. Jadi kita dapat Y sama dengan, sebab 1 bahagi 1 adalah 1 kan. So kita dapat yang belah sini adalah Y sama dengan negatif X, sebelah lagi adalah Y sama dengan X. Jadi kita masukkannya dalam kita punya formula ni. Y sama dengan 1X iaitu X, Y sama dengan negatif 1X iaitu negatif X. Kemudian kita dah boleh lukis. Kita lukis macam ni, Y sama dengan X, kita lukis asimptot dulu, lagi senang. Lukis macam ni, kemudian graf kita mesti macam ni. Kemudian pintasan dia iaitu vertex adalah A. So A adalah negatif 1 dengan 1 dekat sini. Kan? Okey. Kemudian kita punya B kan. B dia macam mana kan? B dia kalau saya lukis jawapan saya macam ni lah. Saya tak lukis lagi sebenarnya. Okey. Kalau tengok jawapan ni nombor 23, dia buat macam mana? Jawapan kat belakang kan? 23. Macam ni. Jadi kat sini dia ada 1. Ni adalah B kita. So mesti B bahagi A macam ni. 1 bahagi 1. So kita dapat keceronan dia iaitu X dengan negatif X. Okey, terima kasih Sabrina. Kemudian tengok Adriani. Sama juga. Macam ni kan. Bila dapat ni awak terus kecamkan bentuk dia. So awak terus bikin macam ni kan. Kita lakar lah. Macam ni. Kan, jadi senang kita nak buat. Kan, jadi bandingkan A sama 1, B sama 1. Betul? Dan C adalah punca kuasa bahagi A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat ni. Jadi vertex negatif A kosong dapat ni. Vertex foci adalah negatif C dengan C dapat ni. Betul? Kemudian asimptot adalah tambah tolak X. Kan? Kemudian awak boleh lukis macam ni kan? Okey, betul lah ni. B1, B2, F1, F2 label kan? Y, X. Ini adalah Y sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan negatif X kan? Garis asimptot yang ni. Sekejap. Ini salah sikit Y sama dengan X. Y sama dengan X adalah garis, keseluruhan garis ni. Y sama dengan negatif X adalah garis yang ni. Kan? Jadinya bukan yang ni Y sama dengan X. Yang bawah ni Y sama dengan negatif X tak. Tapi ini adalah Y sama dengan X. Yang ni adalah Y sama dengan negatif X. Boleh tak Adriani? Okey. Terima kasih banyak sebab bantu. At least saya tahulah yang awak faham kan. Yang tak hantar saya, bukan yang saya tak tengok, saya pun tak pastikan. Saya harap faham lah. Okey. Jadinya boleh cuba banyak lagi. Yang bagusnya nota Prof. Anwar, sebab saya guna nota Prof. Anwar kan, Prof. Anwar dah letak jawapan terus kat situ kan. Jadinya senanglah saya nak mengajarnya. Okey. Jadi cuba lagi, ada banyak lagi sebenarnya soalan dekat sini kan. Cuba nombor ganjil dulu, kemudian dah selesa, cuba nombor genap pula. Sebab nombor genap tak ada jawapan. Kan? Tapi kalau Google kat internet, kadang-kadang dia ada jawapan yang lengkap kat internet. Saya pun pernah lah terjumpa, tapi bukan buku ni lah, buku lain. Kan? Saya pun tak ingat. Dia ada jawapan ganjil dan genap. Kan? Dia bukan jawapan, dia panggil solution. Kan? Dia bukan answer, dia solution. Kan? Maksudnya dia ada sekali dengan cara kerja, jalan kerja tu. Okey, kemudian cuba yang ni. Cuba yang ni. Dan ni, benda dah lah. Kan? Okey, kita tengok. Apa kemudian eccentricity. Macam tadi. Eccentricity sama macam tadilah kan. Iaitu kita tengok mula-mula tadi. Eccentricity untuk ellipse kan. Eccentricity untuk ellipse. Macam mana? Sekejapnya saya scroll dia tak nak naik pula. Saya punya OneNote ni. Dia tak betul sangat. Eccentricity adalah E sama dengan C bahagi E. C adalah panjang daripada asalan ataupun center kepada titik fokus kan. A adalah panjang daripada center ataupun titik tengah ni kepada
separuh daripada paksi meja. Separuh daripada paksi meja. Untuk di sinilah. Ataupun sebenarnya A ni adalah vertex. Sebenarnya kan. Jarak daripada vertex kepada asalan. Kan. Okey. Ini adalah vertex. Jadi ini sama juga eccentricity ataupun keeksentrikan. Eccentricity ataupun keeksentrikan sama juga. E adalah C bahagi A. E sama dengan C bahagi A. Kita tengok dia kata macam mana. Okey. Sama macam elips. Kemudian dia kata oleh kerana C lebih besar daripada A, maka eksentrik kita adalah E lebih besar daripada 1. Jadi kita tengok balik kita punya gambar ni. Okey. C dekat luar, C berada di luar, dia lebih besar daripada A. Kan A adalah pintasan ni ataupun vertex. Dia mungkin saya boleh tambah sikit. Ini adalah vertex. Nak tambah dalam gambar je, tapi kita dah tahu dah kan. Okay, jadi dalam kes ni C sentiasa lebih besar daripada A. Dia berbeza dengan elips kan. Elips C dia berada di dalam A kan. Maksudnya A di luar, maksudnya C ni lebih dekat dengan asalan. That's why kita dapat C lebih kecil daripada A. Tapi dalam kes ni C lebih besar daripada A. Maksudnya mana? Yang ni. Dalam ni C berada di luar, maksudnya dia lebih jauh daripada asalan berbanding dengan A. Jadinya dalam kes ni oleh kerana C ataupun C lebih besar daripada A, kan macam ni kan. Okey. Jadi itu macam mana? Kat sini kita boleh gantikan lah kan. Jadi E kosong, E kekal, kita gantikan C nya. C adalah AE. Jadi kita mudahkan, kita bagikan dengan A. Kosong bagi A dapat kosong. A bagi A dapat 1. Sini dapat, bagi A dapat E. Of course lah, yang ni 1 mesti lebih besar daripada kosong. Kan? So kita boleh abaikan. Oleh itu, 1 lebih besar daripada E. Ataupun E lebih besar daripada 1. Okey, jadinya bila awak jumpa kes E lebih besar daripada 1, eccentricity lebih besar daripada 1, dia adalah suatu lengkung hyperbola. Kalau E macam tadi, kalau E lebih kecil daripada 1, tapi E ni sentiasa positif, maka dia adalah satu elips. Dia adalah satu elips. Kemudian kalau kita tengok, kita naik atas, kita tengok lengkung yang pertama kita belajar. Selama ingat 2 minggu, 3 minggu juga kita belajar benda ni kan. Okey, kita tengok kat atas ni dia tulis tak. Patutnya dia ada. Saya pun tak berapa. Ingat sekejap ya. Sepatutnya dekat sini. Oh tak ada sekejap saya tengok. Ellipse. Itu dah masuk ellipse ya. Dia tak ada eccentricity. Sekejap ya. Oh dia tak ada. Sebenarnya kalau lengkung yang pertama ni parabola. Lengkung parabola yang kita belajar mula-mula sekali. Kan? Lengkung parabola ni dia macam ni. Kan? Lengkung parabola ni sebenarnya eccentricity dia sama dengan 1. C bagi A sama dengan 1. Sepatutnya lah. Tapi dia tak tulis kat sini. Jadinya, tapi kalau kita tengok dekat nota kita, tak sempat juga nak habiskan yang ni. Tapi tak apa, di sini.
Okey. Nanti dia akan tunjukkan eccentricity untuk parabola sama dengan 1. Kalau ellipse yang tadi, yang mula-mula tadi, lebih kecil daripada 1. Kalau parabola yang tadi baru kejap ni, dia mesti lebih besar daripada 1. Okey. Jadi itulah eccentricity lah. Dah tahulah. Jadi saya tulis sikit je. Okey. Just takut terlupa kan. Okey, jadinya bagi eccentricity, kalau E sama dengan 1, dia adalah parabola. Kalau E lebih besar daripada 1, dia adalah hyperbola. Kalau E lebih kecil daripada 1, dia adalah ellipse. Macam mana dia derive? Macam ni je sebenarnya. Kan? Tak, lebih simple lah. Macam tu je. Okey, jadinya untuk yang terakhir dalam kita punya nota ni, nota 1-1 ni, okey, iaitu berkaitan macam mana kita nak shift. Bagaimana kita nak shift. Kan? Kita nak shift kita punya conics ni. Kita punya kelatan kon ni kita boleh shift. Jadinya dia kata bla 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 bla, equation conic, kelatan kon kita boleh translate dia daripada position. Sebab kebanyakannya dalam kes ni, kita punya, let's say hyperbola kita punya center adalah kosong-kosong. Kan? Regardless of the direction. Ni kosong-kosong, ni pun kosong-kosong. Even masa kita derive, kan, kita assume center tu kat kosong-kosong kan. Contoh kalau kita tengok dekat ellipse, ellipse yang kedua tadi kan. Yang kedua macam ni. Masa kita derive, kan kita guna teorem Pythagoras kan. Kita guna teorem Pythagoras tu pun, kita anggap center dia adalah kosong. That's why kita dapat macam ni kan. X tolak C. Dapat X tambah C kuasa 2. Kemudian Y. Y ni adalah jarak pada arah Y daripada titik ni ke sini. Kan, jadi Y tolak kosong. Dapat kosong. Jadi kita anggap center ataupun pusat kepada ellipse ataupun lengkung parabola ataupun maksudnya berada di asalan. Kan? Kemudian untuk bukan lengkung parabola, lengkung hyperbola. Kemudian untuk lengkung parabola yang mula-mula kita belajar tu, kita anggap apa? Kita anggap vertex sama dengan kosong pada asalan, jadinya kalau kita pergi pada topik yang baru, shifted conic ataupun conic section. Okey, sebelum ni untuk lengkung, untuk ellipse dan juga parabola, kita anggap apa? Kita anggap center ataupun pusat di asalan. Kemudian untuk bukan parabola, hyperbola. Nama sama saya selalu tukar. Padam jap. Hyperbola. Yang tadilah. Kemudian untuk parabola, kita anggap dia punya vertex di asalan. Itu kosong-kosong. Masa kita derive tu kan, ingat balik, masa kita derive tu, kita anggap vertex walaupun regardless of dia punya macam ni ke, ataupun dia terbalik ke, sentiasa dia berada di asalan. That's why kita dapat titik fokus pada P, kemudian kita ada directrix dekat negatif P, yang dia simetri, sebab dia punya vertex kita anggap di asalan. Even kalau kita rotate kan dia pun sama juga, vertex sentiasa berada di asalan. Kan? Jadinya, bagaimana pula kalau kita nak translatekan dia, dan kita nak gerakkan dia. Kan, kita tengok pada subtopik yang terakhir ni lah. Subtopik yang terakhir, dia kata, okey. Bila kita gantikan dalam persamaan kita, X kita gantikan dengan X tolak H, dan Y kita gantikan dengan Y tolak K, maka untuk parabola, vertexnya akan beralih kepada HK.
Dan untuk ellipse dan hyperbola, pusatnya akan beralih kepada HK, bukan kosong-kosong lagi. Gitu. Jadinya sekarang, ni adalah sebelum ini. Sekarang, sebab dah tulis sebelum ni, jadi tulis sekarang pula. Jika kita tukar X kepada X tambah H dan Y kepada Y tambah K. Kita balik. X tambah, bukan tambah, tolak, sorry. X tolak H, bukan tambah. X tolak H, Y tolak K, maka untuk ellipse dan hyperbola pusatnya di HK. Di H dan K. Ini. Dan untuk parabola, dia punya vertex di H K. Okey, jadinya berbezalah. In fact, sebenarnya awak boleh tengok kan. Let's say kalau awak ada Y sama dengan X. Jadi awak dapat macam ni. Saya gunakan warna lain. Kan? Kemudian kalau awak buat Y, awak gantikan Y sama dengan X tolak H. Jadinya awak punya jadi macam ni. Di mana ini adalah H. Jadi ini adalah Y sama dengan X, ini adalah Y sama dengan X tolak H. Kan, bila tolak H, dia akan translate ke arah H. Bukan ke arah negatif H, ke arah H. Kan, sebab kalau kita gantikan, bila X sama dengan H, maka Y sama dengan kosong. So, betul lah. Sebab macam ni. Jadi sama juga. Bila kita gantikan persamaan, X kita gantikan dengan X tolak H, Y sama dengan Y tolak K, kita akan dapat pusatnya adalah di HK. Untuk ellipse dan hyperbola, untuk parabola kita akan dapat vertex di H tolak K. Jadinya kita tengok, dia kata macam tu. Okay, jadinya macam ni lah sebenarnya bentuknya. Kalau parabola, kita pergi ellipse, ataupun kita pergi yang baru belajar tadi, hyperbola. Okay, rather than kita buat X kuasa 2, macam ni, saya pergi balik ni. Okay, rather than kita buat X kuasa 2 bagi A kuasa 2, kita gantikan X kepada X tolak H. So, kita dapat macam ni. Kemudian Y sama dengan Y tolak K. Kan? Sorry, Y tolak K kuasa 2. Bukan Y sahaja. Kalau macam ni, Y kan? Okay, kalau berlaku macam ni, maka figure 26E. Maka kita punya adalah yang mana? Yang ni. Tengok, dia sepatutnya dia asalan kan, tapi sekarang dia dah beralih ke HK. Boleh jadi kita K sama dengan kosong. Kan, jadi dia hanya translate pada H sahaja. Kan? Kemudian, bila equation yang kedua, iaitu equation yang ni, sama juga. Dia tak nak turun lah. Kejap ya. Kalau Y, kita ganti ke Y tolak K. Sentiasa bila K dia dengan Y, kalau H dia dengan X. So kalau kita buat Y tolak K, maka Allah, tak nak gerak pula saya begini. Maka kita dapat begini. H K. Jadinya Y tolak K, E kuasa 2. Jadinya dia akan bergerak pada arah Y sebanyak K unit. Kan? Pada arah X, dia akan bergerak sebanyak H unit. Jadi kita dapat begini. Okay, kalau ellipse, ellipse sama juga kan, tapi dia tambah kan, dia berbanding dengan yang ni tolak kan. Jadi X tolak H, maka yang ini dia akan bergerak macam ni. Kalau yang equation yang kedua iaitu Y, yang ni,
Sekejap. Betul lah kan. Jadi bila yang begini, Y yang associated dengan A, iaitu kat sini. Jadi YK, kita dapat macam ni. Okay. Jadinya sekarang ni center semuanya berubah kepada HK. Kemudian untuk parabola, Y tolak K, X tolak H. Maka kita dapat dia punya vertex. Ni vertex berubah daripada 0,0 kepada HK. Ini pun sama. Okey. Jadi kalau H dan K sama dengan 0, kita dapat persamaan yang asal. Okey, nanti tak sempat tengok contoh dah 11.57. Minggu depan kita akan tengok yang ni, hari Isnin kita akan tengok yang ni, contoh dia. Kemudian kita akan tengok satu lagi kan, conic section dalam pola koordinat. Yang tadi ataupun selama 2 minggu lebih ni kita tengok dalam bentuk dalam bentuk koordinat Cartesian ataupun koordinat segi empat. Minggu depan kita akan tengok dalam koordinat kutub. Koordinat kutub penting sebab kita banyak koordinat kutub yang kita belajar dalam topik ni, dalam Kartus 2 ni. Okey, tak susah sangat pun. Okey, dia cuma banyak gunakan E iaitu eccentricity. Saya cakap tadi. Kemudian kalau tengok dekat UKM folio dah ada nota untuk ni kan. Ni adalah nota yang samalah yang saya gunakan, itu nota Prof Anwar. Fungsi mata pembalik ubah kita akan masuk insya-Allah Jumaat depan. Kan? Isnin kita habiskan, kemudian Jumaat depan. Kita agak tertinggal juga sebenarnya, tapi saya rasa tak apa kot, worth it kot kita spend masa kat sini. Kan? Kemudian yang ni saya ingat tak panjang sangat pun, fungsi mata pembalik ubah ni. Kan? Kemudian kamera ni pun lebih kurang sama. Tapi saya rasa sempat buat minggu ni baru minggu kelima kan. Okey, kemudian last but not least, minggu depan kita ada quiz. Kita ada quiz. Saya ada hantar email saya rasa kat sini. Quiz 1. Okey. Pada minggu hadapan, minggu 6, topik yang akan masuk adalah sehingga keratan kon sampai elips. Maksudnya yang sampai hari ni kita belajar yang hyperbola kan. Jadi sampai hari Isnin lepas. Okey, saya pun terlupa yang jadinya saya nak tanyalah kan, nak buat hari apa sempat lagi kan? Seminit lagi. Cara saya adalah biasanya saya akan macam sebelum ni lah kan. Saya akan buka selama 12 jam sebagai contoh. Kemudian saya allocate masa dalam, saya tak ingat berapa lama dalam 20 minit ke 30 minit. Jadi awak boleh pilih mana-mana waktu antara waktu tersebut. Jadi ada, selalunya saya buat hari Jumaat lah, tapi Jumaat ada kelas kan. Jadi rasa macam mana? Hari Rabu. Hari Rabu depan. Sempat nak study. Saya tak kisah kalau awak nak buat, kalau boleh tak payah buat weekend lah sebab awak nak berehat ke kan. Adawiah nak buat, Nurul Adawiah nak buat hari Rabu. Yang lain okey ke hari Rabu? Bercadangan ke?